Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah hari ini kita akan sambung hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqun masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakkiyun aw sa'idun. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Terjemahannya daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari mani. Kemudian menjadi segumpal darah seperti yang demikian itu. Kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkannya menulis 4 kalimat, iaitu rezekinya dan umurnya dan amalnya dan celakanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga malaikat sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka malaikat sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya. Jadi hadis ini adalah satu hadis yang menjadi bentuk kegerunan ataupun bentuk kerisauan kepada ahli-ahli ibadat, yang mana orang yang berbuat ibadat tidak semestinya dia akan terus membuat ibadat pada akhirnya. Maka di sini hadis ini mengatakan bahawa orang yang membuat ibadat, membuat amalan ahli syurga sehingga dia jarak dengan syurga sehasta, yakni hampir-hampir masuk dalam syurga, tetapi ditakdirkan kepada Allah, dituliskan di mana di dalam perut ibunya dia akan membuat amalan ahli neraka pada akhirnya, maka dia akan masuk dalam neraka. Maka ini adalah satu perkara ghaib yang mana tidak ada seorang pun yang ketahui apakah akhir pengakhiran hidup seseorang itu, melainkan Allah SWT yang sahaja yang tahu sama ada dia mati dalam baik ataupun tidak baik. Maka seseorang yang membuat ibadat tidak semestinya dia akan masuk dalam syurga. Di mana kita ketahui satu kisah yang bernama Bakhsisah. Dia ni seorang abid yang buat ibadah, tapi dia pada akhirnya dia telah membuat satu maksiat dan akhirnya dia mati dalam kufur. Na'udzubillah min zalik. Dan kita juga tidak boleh melihat orang yang membuat maksiat ni dia akan masuk neraka. Tidak. Kerana ada satu kisah di mana seorang yang membuat maksiat sehingga dia membunuh 99 orang. Tetapi ditakdirkan oleh Allah bahawa akhir sekali dia membuat amalan syurga, membuat amalan baik, maka dimasukkan dia ke dalam syurga. Maka benda ini pun pernah ditanya kepada Rasulullah. Kalau begitu, apa faedah kita buat amal? Kalau kita ni sudah ditakdirkan sama ada syurga atau neraka. Yakni dia pasrah tanpa beramal. Maksudnya kalau buat amal pun buat amal baik pun tak tentu lagi masuk syurga ataupun neraka, kan? Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, "I'malu, buatlah kebaikan." Ya, ini teruskanlah berbuat kebaikan. Moga-moga kebaikan yang kita buat ni berterusan sehingga akhir hayat kita. Maka akhir sekali kita perlu ingat bahawa Allah SWT tidak pernah menzalimi orang hamba-Nya. Kita perlu ingat bahawa Allah SWT, kasih sayang Allah SWT ni melebihi daripada kemurkaannya. Dan kita berharap, jangan sangka buruk kepada Allah SWT. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, semoga-moga Allah memilih kita dalam kebaikan.
dan mematikan kita ke dalam kebaikan, insya-Allah. Jadi moga-moga hadis ini dapat memberikan kebaikan ataupun pengajaran kepada kita semua. Ya Allah. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.